Salam sejahtera Sir, nama saya Anshuli dan saya daripada kumpulan 25. Hari ini saya akan menerangkan tentang aplikasi pengiraan nilai eigen dalam mekanik kuantum. Pengiraan nilai eigen adalah sangat penting dalam mekanik kuantum dan dalam video tersebut kami telah mendapati bahawa cara alternatif untuk mengira nilai eigen iaitu lambda sama dengan M tambah tolak square root M kuasa 2 tolak P. M itu adalah min dan P adalah hasil penerapan. Formula untuk mengira min adalah A tambah D bahagi dengan 2 dan formula untuk mengira hasil penerapan adalah AD tolak BC dengan matriks A, B, C, D. Terdapat nilai eigen dan vektor eigen dalam suatu pengendali. Pengendali adalah suatu objek matematik yang digunakan untuk mewakili suatu pemerhatian fizikal dalam mekanik kuantum. Apabila kita mengukur pemerhatian fizikal, hasil pengukuran adalah satu nilai eigen pengendali tersebut. Maka spin zarah dalam arah X, Y dan Z dapat ditentukan. Matriks Pauli spin digunakan untuk mengira nilai eigen dan ini dapat menentukan pergerakan zarah arah tersebut. Dengan mengira nilai eigen gabungan linear 3 matriks Pauli spin tersebut, kami juga dapat menentukan arah zarah umum tersebut dan iaitu dalam 3D. Sekarang saya akan menerangkan apakah itu matriks Pauli spin. Dalam mekanik kuantum, setiap matriks Pauli berkaitan dengan sebuah pengendali momentum sudut yang sepadan dengan sebuah kuantiti fizikal yang dapat diukur seperti kedudukan dan momentum. Matriks Pauli spin memberi komponen bagi spin dalam arah X, Y dan Z. Seterusnya, matriks Pauli spin menerangkan pemerhatian suatu spin zarah dalam arah X, Y dan Z. Dalam kes-kes umum, gabungan linear 3 matriks ini boleh didapatkan untuk mengira nilai eigen dan nilai eigen ini menerangkan pemerhatian spin zarah dalam arah umum iaitu secara 3D. Sekarang kami boleh nampak gambar-gambar ini dan kami boleh nampak gambar pertama ini. Sfera ini berputar dalam paksi X. Kami boleh mendapati bahawa aksis ini adalah Z-aksis dan ini adalah Y-aksis dan ini adalah X-aksis. Maka sfera ini berputar pada X-aksis dan gambar kedua ini, sfera ini berputar pada aksis Y. Kerana ini adalah Y-aksis, ini adalah X-aksis dan ini adalah Z-aksis. Untuk matriks Pauli spin dalam sata X, ia diwakili dengan simbol sigma X dengan matriks 0110. Matriks ini memberi komponen bagi spin dalam arah X. Dan untuk matriks Pauli spin dalam arah Y, dalam sata Y, ia diwakili dengan sigma Y dengan matriks 0 negatif I 0 dan I ini adalah nombor kompleks. Matriks ini memberi komponen bagi spin dalam arah Y dan seterusnya adalah matriks Pauli spin untuk sata Z. Kami dapat mendapati bahawa sfera ini berputar pada aksis Z dan matriks Pauli spin untuk sata Z diwakili dengan sigma Z iaitu dengan matriks 1 0 0 negatif 1. Matriks ini memberi komponen bagi spin dalam arah Z. Sekarang kami ingin mencari min dan hasil penerapan untuk setiap matriks Pauli spin yang diwakili dengan sata X, Y dan Z. Untuk kami mendapatkan nilai eigen untuk menentukan arah zarah itu tertentu. Maka kami boleh mengira nilai min dahulu dan dengan tadi saya telah menerangkan bahawa cara alternatif untuk mengira min dan hasil penerapan iaitu min ini adalah 0 tambah 0 bahagi dengan 2, maka kami mendapati 0. Dan hasil penerapan ini adalah obvious juga kerana AD tolak BC adalah 0 tolak 1, maka sama dengan negatif 1. Dan untuk sata Y, kami boleh mengira nilai min iaitu 0 tambah 0 sama dengan
0 tambah 0 bagi dengan 2 sama dengan 0. Tetapi untuk hasil penerapan ini, kami mendapati bahawa 0 tolak negatif I square sama dengan I square. Dalam nombor kompleks, kami mendapati bahawa I square ini sama dengan negatif 1. Maka hasil penerapan untuk sata Y ini adalah sama dengan P sama dengan negatif 1. Dan untuk sata Z ini, kami juga mendapati bahawa M-nya sama dengan 0 dan P-nya sama dengan negatif 1. Maka dengan nilai-nilai min dan hasil penerapan untuk sata X, Y dan Z ini, kami boleh masukkan nilai-nilai ini ke dalam formula ini. Maka akhirnya kami boleh mendapatkan nilai-nilai eigen iaitu sama dengan tambah tolak 1. Seterusnya untuk kami mengira arah zarah dalam arah umum, kami boleh mendapatkan gabungan linear untuk matriks Pauli spin sata X, Y dan Z. Maka kami mendapat A sigma X tambah B sigma Y dan C sigma Z. Seterusnya kami boleh mendapat ini iaitu A matriks 0110 tambah B matriks 0 negatif I 0 tambah C matriks I 0 negatif 1. Maka kami akan mendapat matriks ini. Dan seterusnya kami boleh mengandaikan vektor ini telah dijalankan proses pengnormalan, maka kami akan mendapat A tambah B tambah C sama dengan 1. Maka kami akan mendapat hasil penerapan P sama dengan negatif 1 dan min sama dengan 0. Jadi nilai eigen untuk matriks ini adalah tambah tolak 1, maka kami boleh mendapat nilai eigen untuk matriks untuk gabungan linear matriks ini dan arah zarah dalam arah umum dapat ditentukan. Sekian, terima kasih untuk penerangan hari ini. Salam sejahtera, nama saya Lim Jingyi dari kumpulan 25. Pada hari ini, saya akan membentangkan soalan 3D untuk latihan 8. Pertimbangkan penjemahan berikut. Dapatkan hasil penjemahan ini bagi dua nilai berbeza dan hasil tambahnya. Rakamkan nilai-nilai ini dalam gambaran penjemahan dari domain kepada kodomain dan tentukan sama ada penjemahan linear atau tidak. Terdapat suatu fungsi D daripada ruang fungsi yang terbitan pertamanya selanjar kepada sesuatu ruang fungsi di mana dfx sama dengan terbitan pertama x tambah 1. Andaikan fungsi D daripada ruang vektor V kepada ruang vektor W, di mana ruang vektor V merupakan ruang fungsi terbitan pertamanya selanjar dan ruang vektor W merupakan sesuatu ruang fungsi. Domain kita ialah ruang vektor V dan kodomain kita ialah ruang vektor W. Andaikan vektor F sama dengan Fx sama dengan x kuasa 2 merupakan sesuatu vektor dalam ruang vektor V dan andaikan juga vektor G sama dengan Gx sama dengan 2x kuasa 2 merupakan sesuatu vektor dalam ruang vektor V. Oleh kerana vektor F dan vektor G berada di dalam ruang vektor V, maka mengikut aksiom pertama, vektor F tambah G juga berada di dalam ruang vektor V dan kita akan dapat jawapannya ialah 3x kuasa 2 iaitu sama dengan x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2. Seterusnya, kita akan melakukan penjemahan untuk vektor F. df sama dengan dfx sama dengan 2x tambah 1 di mana 2x ialah terbitan pertama x kuasa 2. Seterusnya kita melakukan penjemahan terhadap vektor G iaitu dg sama dengan dgx sama dengan 4x tambah 1 di mana 4x ialah terbitan pertama 2x kuasa 2. Oleh kerana W merupakan sesuatu ruang vektor, maka sekiranya df dan dg berada di dalam ruang vektor W, mengikut aksiom pertama, df tambah dg juga berada di dalam ruang vektor W dan sama dengan 2x tambah 1 tambah 4x tambah 1, kita akan dapat 6x tambah 2. Seterusnya kita melakukan penjemahan terhadap vektor f tambah g. Kita akan dapat 6x tambah 1 di mana 6x ialah
terbitang pertama 3x kuasa 2. Dan kita dapat memperhatikan bahawa df tambah g tidak sama dengan df tambah dg kerana nilai untuk df tambah dg ialah 6x tambah 2. Melalui takrif penjemaan linear, suatu fungsi t dikenali sebagai penjemaan linear daripada ruang vektor v kepada ruang vektor w sekiranya setiap vektor u dan v berada di dalam ruang vektor v memenuhi dua syarat, iaitu tu tambah v sama dengan tu tambah tv dan tcu sama dengan ctu. Melalui pembentangan tadi, oleh kerana terdapat contoh penyangkal sehingga df tambah g tidak sama dengan df tambah dg, maka syarat pertama tidak dipenuhi dan D dikatakan tidak mengekalkan penutupan terhadap penambahan, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa fungsi D daripada ruang fungsi terbitan pertama selanjar kepada ruang fungsi di mana dfx sama dengan terbitan pertama x tambah 1 bukan suatu penjemaan linear. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Chong Iwan dari kumpulan 25. Saya akan membentangkan latihan 9 soalan 3, iaitu penjemaan linear dari nilai asas. Saya akan menggunakan tarif penjemaan linear, iaitu tutupan penambahan dan tutupan penterapan dengan skala untuk menyelesaikan soalan ini. Soalan 3A, diberi penjemaan T dari ruang vektor R2 ke R dan pemetaan T53 sama dengan 1 dan T21 sama dengan 3. Diberi juga 53 dan 21 merupakan asas kepada R2. Seterusnya, dapatkan nilai T11 dan nilai TU1U2 bagi seberang U1U2 dalam R2. Pertama sekali, kita perlu cari nilai T11. Disebabkan 53 dan 21 merupakan asas kepada R2, maka kita boleh tulis satu-satu sebagai gabungan linear. Seterusnya saya pisahkan menggunakan tarif penjemaan linear pertama tadi. Saya keluarkan persamaan iaitu 1 sama dengan 5A tambah 2B dan 1 sama dengan 3A tambah B. Tarif persamaan kedua, B sama dengan 1 tolak 3A. Dapatkan nilai A. Maka A sama dengan 1 dan saya masukkan nilai A sama dengan 1 ke dalam persamaan 3 dan dapatkan nilai B iaitu B sama dengan negatif 2. Maka T11 sama dengan T1 darab 53 tolak 2 darab dengan 21, di mana 1 adalah A dan negatif 2 adalah B. Maka saya akan dapat jawapan negatif 5. Seterusnya, cari nilai TU1U2 bagi seberang U1U2 dalam R2. Seperti yang telah saya bagi tahu tadi, 53 dan 21 merupakan asas, maka U1U2 boleh ditulis sebagai gabungan linear. Seterusnya, keluarkan persamaan U1 sama dengan 5A tambah 2B dan U2 sama dengan 3A tambah B. Dari persamaan kedua, B sama dengan U2 tolak 3A. Masukkan persamaan ketiga ke dalam persamaan pertama, maka akan dapat U1 sama dengan 5A tambah 2 darab U2 tolak 3A. Maka A sama dengan A sama dengan 2U2 tolak U1 dan B sama dengan 3U1 tolak 5U2. Maka masukkan nilai A dan B ke dalam penjemaan T dan akan dapat TU1U2 bersamaan dengan 8U1 tolak 13U2. Soalan 3B, dapatkan penjemaan T dari ruang vektor R3 ke R2 dalam soalan 5.11 bagi sebarang U1, U2, U3 dalam R3. Gunakan penjemaan T untuk mengira T1, 2, 3.
daripada soalan 5.11, kita mendapati S adalah asas bagi R3 dan penjemaan T dari R3 ke R2. Diberi juga penjemaan T111 sama dengan 10, T110 sama dengan 2 negatif 1 dan T100 sama dengan 43. Pertama sekali, cari penjemaan T. Maka kita boleh tuliskan U1, U2, U3 dalam bentuk gabungan linear. Seterusnya keluarkan persamaan iaitu U1 sama dengan A tambah B tambah C, U2 sama dengan A tambah B dan U3 sama dengan A. Maka kita akan dapat A sama dengan U3, B sama dengan U2 tolak A iaitu U2 tolak U3, C sama dengan U1 tolak A tolak B iaitu C sama dengan U1 tolak U2. Seterusnya, saya masukkan nilai A, B dan C ke dalam penjemaan T. Maka kita akan dapat TU1, U2, U3 sama dengan 4U1 tolak 2U2 tolak U3, 3U1 tolak 4U2 tambah U3. Seterusnya soalan 2, bahagian 2, mencari nilai T123. Disebabkan dari bahagian pertama ini, kita telah dapat penjemaan T. Maka kita masukkan nilai U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 3 ke dalam penjemaan T ini. Maka kita akan dapat nilai T123 sama dengan negatif 3, negatif 2. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya wakil dari kumpulan 25 akan membentangkan soalan 2I dan 2F. Untuk menjawab soalan 2I1, saya telah menggunakan contoh 5.23 di mana cara penyelesaiannya ini selalu digunakan untuk mencari matriks piawai. Malah di sini kita menggunakannya untuk mendapatkan penjelmaan linear. Pertama sekali kita andaikan U sebagai X1, X2 dan X3. Dengan adanya matriks piawai, kita boleh selesaikan bahagian ini untuk mendapatkan penjelmaan linear kita. Hasil pendaraban bahagian ini akan kita dapatkan X1 tambah X3, X2 tambah X3 dan X1 tambah X2. Maka penjelmaan linear bagi T, X1, X2 dan X3 adalah sama dengan X1 tambah X3, X2 tambah X3 dan X1 tambah X2. Seterusnya untuk soalan nombor 2I1. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita dapatkan dahulu penjelmaan linear bagi set asas BB. Kita gunakan dahulu set asas BB untuk mendapatkan penjelmaan linear kita iaitu T100 sama dengan 101, T010 sama dengan 011, T001 sama dengan 110. Ini dapat diperolehi dengan menggantikan nilai ke dalam penjelmaan linear kita ini tadi. Kita sudah dapatkan penjelmaan linear kita, so maka kita gantikan asas BB dalam ini, kita dapatkan penjelmaan linear kita ini. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk gabungan linear asas seperti berikut. Ini kita menggunakan asas Q. Untuk mendapatkan pemalar-pemalar yang dimerahkan ini, kita menggunakan SPL sebagai cara penyelesaiannya. Dengan adanya kesemua pemalar kita boleh gabungkan setiap pemalar ini sebagai vektor lajur. Yang pertama ini sebagai vektor lajur pertama, ini sebagai vektor lajur kedua dan ini sebagai vektor lajur ketiga. Vektor lajur ini digabungkan sebagai satu matriks, maka matriks penjelmaan linear terhadap asas BB dan Q adalah seperti berikut: 101, 001,
kosong negatif 1 negatif 1, 1/2, 1/2, kosong. Seterusnya untuk soalan 2E3 pula, kita mendapatkan matriks penjermaan linear terhadap asas Q dan BV. Ini adalah cara penyelesaiannya adalah sama seperti soalan sebelumnya. Kita hanya menukarkan kedudukan set asas kita. Kita dapatkan penjermaan linear kita menggunakan set asas Q seperti contohnya seperti T100 kita dapatkan 101, T0 negatif 1 kosong kita dapatkan 0 negatif 1 negatif 1. Untuk T002 pula kita dapatkan 22 kosong. Untuk gabungan linear pula kita menggunakan set asas BV. Setelah selesai penyelesaiannya, kita setelah selesai mendapatkan setiap pemalar bagi setiap baris, kita gabungkan setiap vektor lajur ini sebagai satu matriks dan kita dapatkan jawapan kita sebagai matriks penjermaan linear terhadap asas QBV sebagai 102, 0 negatif 12, 1 negatif 1 dan 0. Untuk 2E4 pula, hanya set asas Q yang terlibat. Kita dapatkan penjelmaan linear set asas Q dan gabungan linear juga menggunakan asas Q. Maka wujudlah matriks penjelmaan linear kita terhadap Q dan Q iaitu 102, 01 negatif 2, 1/2, negatif 1/2 dan 0. Seterusnya adalah soalan 2F. Untuk soalan 2F1, kita akan menggunakan konsep yang sama seperti di soalan 2E1. Kita andaikan dulu U sebagai A tambah BX tambah CX2. Maka dengan adanya matriks piawai A, kita akan selesaikan untuk mendapatkan penjelmaan linear kita. Hasil pendaraban adalah seperti berikut. A tambah C, B tambah C dan A tambah B. Maka matriks penjelmaan linear T mematakan B kepada W adalah sama dengan T A tambah BX tambah CX2 sama dengan A tambah C tambah B tambah C X tambah A tambah B X2. Seterusnya, untuk mendapatkan matriks penjelmaan linear terhadap asas BB dan Q, kita akan dapatkan dahulu penjelmaan linear set asas BB. Maka T1 akan sama dengan 1 tambah X2. Bagaimana kita dapat 1 tambah X2 ini adalah dari sini. Apabila T menjadi 1, kita akan dapatkan A tambah C ini. A tambah C adalah sama dengan 1 tambah X2. Begitulah kita akan dapat penjelmaan linear kita di sini. Maka Tx sama dengan X tambah X2 dan Tx2 sama dengan 1 tambah X. Untuk gabungan linear pula, kita akan memastikan penjelmaan linear kita pemalar ini didapatkan untuk samakan gabungan linear dan penjelmaan linear kita ini. Maka setelah mendapat setiap pemalar bagi setiap barisan ini, kita gabungkan setiap vektor lajur ini untuk mendapatkan matriks penjelmaan linear TBBQ seperti 101, 0 negatif 1, negatif 1, 1/2, 1/2, 0. Untuk soalan 3 pula, cara penyelesaiannya adalah sama seperti soalan berikut, hanya kedudukan set asas yang menukar. Kita menggunakan set asas Q untuk mendapatkan penjelmaan linear dan set asas BV untuk mendapatkan gabungan linear. Setiap vektor lajur ini seterusnya digabungkan untuk mendapatkan matriks penjelmaan linear QBV, iaitu 102, 0 negatif 1, 2, 1 negatif 1 dan 0. Soalan terakhir pula menggunakan set asas untuk mendapatkan matriks penjelmaan linear PQQ. Kita menggunakan set asas Q dan mendapatkan dahulu penjelmaan linear
menggunakan set asas dan gabungan linear juga menggunakan set asas Q. Setelah mendapat setiap pemalar, kita gabungkan setiap vektor lajur ini sebagai satu matriks dan mendapat jawapan sebagai berikut, iaitu penjelmaan T terhadap asas Q dan Q sama dengan 102, 01, negatif 2, 1/2, negatif 1/2 dan 0. Terima kasih. Saya wakil kumpulan 25 ingin membentangkan latihan 11 soalan 4C. Soalan ini dia memberikan satu matriks A berikut berpenjurukan ortogon. Maka dapatkan matriks P yang memenjuru ortogon A sehingga D sama dengan P transpose A P dengan langkah berikut. Untuk vektor eigen P1, P2, P3 terdapat berikut macam ni. Lepas tu gabungkan ketiga vektor eigen dapat matriks P. Lepas tu set asas ruang eigen A ialah negatif 1, 1, 0, 1, 1, 1, negatif 1/2, negatif 1/2, 1. Juga boleh bertulis dalam bentuk macam ni. Dalam soalan 2 Roman, tentukan jika set ini ortogonal jika tidak dapatkan set ortogonal menggunakan proses Gram-Schmidt. Dengan mencari hasil darab dekat dalam setiap pasangan vektor, kita dapatkan nilai sifar. Lepas tu kita boleh tentukan oleh kerana setiap pasangan vektor yang berbeza dalam set asas ruang vektor eigen A berortogon, maka set ini ortogonal. Soalan 3 Roman, tentukan jika set ortogonal yang terhasil adalah set ortonormal. Jika tidak dapatkan set ortonormal menggunakan proses penomoran. Untuk melakukan proses penomoran, kita dapatkan panjang setiap set. Lepas tu, dapatkan matriks P topi untuk membezakan matriks P yang asal. Lepas tu, kita masukkan nilai vektor unit vektor dalam matriks P topi. Lepas tu kita dapat P topi transpose dan P topi inverse. Kerana P topi transpose sama dengan P topi inverse, maka P topi matriks berortogon dan P topi memenjuru ortogon A. Lepas tu kita boleh dapatkan matriks berpenjuru dengan mendarabkan matriks topi transpose dengan matriks A dan matriks P. Itu saja.